Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak sambung kelas. So saya dah janji nak tunjukkan cara untuk record urus niaga ke dalam ledger. So hari ini kita nak buat soalan dalam buku teks, muka surat apa? 184, soalan struktur. Okey, soalan ni soalan struktur, soalan nombor 1. Okay, sebelum kita nak buat, perkara penting yang kamu kena tahu bila nak record urus niaga ke dalam ledger apa dia. Okey, kamu kena pastikan kamu sudah mahir untuk mengenal pasti apa keyword di dalam setiap urus niaga tu. Okey, soalan ni adalah pernyataan urus niaga. Kerana di dalam ledger kita kena tahu akaun apa nak debit, akaun apa nak kredit. Sebelum saya teruskan, saya nak ulang lagi sekali. Bila nak record urus niaga dalam ledger, kena ingat debit dan kredit. So, apa formula yang saya dah bagi? Okay, yang ni kena hafal, kena ingat selalu, iaitu formula pilih. Yang belum hafal, tolong hafal. Yang belum ingat, tolong ingat. So, apa dia? Pilih adalah formula apabila berlakunya urus niaga yang perlu kita tambah di dalam setiap akaun itu. So, boleh pakai formula ni lah. Iaitu, kita akan debitkan akaun aset dan akaun belanja. Okey, dan kita akan kreditkan semua akaun liability. Okey, akaun equity pemilik dan akaun hasil. Okey, so sekarang bila kita dah hafal ni, baru senang nak tahu akaun ini bila ditambah kita nak debit ke nak kredit. Okey, tapi masih lagi kamu kena tahu nak kelaskan aset, liability, equity pemilik, hasil dan belanja. Kalau yang tu tak boleh lagi, tolong buat revision. Okey, so tengok dalam urus niaga, kita kena, untuk permulaan, kamu kena identify atau kenal pasti dulu akaun-akaun yang ada di dalam setiap urus niaga. Okey, daripada ayat pertama sampai urus niaga yang terakhir. Bila kamu dah tahu, dah kenal pasti, baru kita boleh record. Jadi, untuk soalan ini, okay, kamu boleh buat macam ni je. Okey, buat dalam bentuk table macam ni saja. So, saya hari ni saya nak tunjuk 3 urus niaga sahaja. Saya tak nak tunjuk semua. Macam mana nak record, saya akan tunjuk 3 urus niaga saja. Okey, tengok soalan, refer kepada soalan. Okey, kita baca dari awal. Okey, April, pada 1 April 2016, Aiman memulakan perniagaan kedai alat tulis dengan membawa masuk wang tunai di bank sebanyak 30,000 dan perabot 2,500. Okey, bila buat soalan, saya dah bagi tahu kita kena jadi orang yang dalam soalan tu. So, sekarang kita kena jadi Aiman kerana kita adalah pemilik kepada perniagaan ini. Kita nak buat akaun untuk perniagaan kita. Okey, di ayat pertama ni pun dah ada urus niaga sebenarnya. Okey, keyword dia kat sini ialah membawa masuk. Okey, saya dah bagi tahu kalau ayat membawa masuk mesti melibatkan akaun modal. Tak payah fikir banyak, mesti ada akaun modal. Okey, so akaun modal
Itu yang pertama. Ikut sistem catatan bergu, mesti ada sekurang-kurangnya 2 akaun di dalam satu urus niaga tu. Ada debit, ada kredit. Sekurang-kurangnya 2 akaun. Satu debit, satu kredit. So, untuk yang ni, satu kita dah tahu. Membawa masuk, itu adalah modal. Okey. Wang tunai di bank, ini yang kedua. Akaun bank. Dan juga perabot. Okey. So, ada 3 akaun kat situ. Sekarang kita nak tahu, kita nak debit ke kita nak kredit. So, urus niaga yang pertama F+1. So, kita akan debitkan. Kenapa saya letak debit bank dan debit perabot? Kerana bank dan perabot adalah aset. Sebab tu kita kena debit bila bertambah, kita bawa masuk dalam perniagaan. Maknanya bertambah. Okey. Modal kita kreditkan kerana apa? Kerana dia adalah equity pemilik. Sebab tu kena kredit. Okey. So, macam mana nak record urus niaga pertama ni di dalam ledger? Kita kena buka lah 3 akaun ni. Tapi sekarang kita ada bank. Jadi tak perlu buka akaun bank kerana soalan minta kita buka buku tunai. So, kamu buatlah format buku tunai. So, ini format buku tunai. Okey, ini format buku tunai. Okey. Ada debit. Ada kredit. Okey. So, yang pertama, kita nak debit bank. Okey, debit bank. So, kita tulis tarikh 2016 April 1. Okey. So, kita akan debitkan ruangan bank sebanyak 30,000 modal kita. Okey, butir dia kita nak tulis apa? Okey, ini fungsi ni kita buat table ni. Supaya kita boleh kenal pasti apa partner-partner akaun-akaun ni. Partner-partner ni lah yang akan tulis di dalam butir. Okey, sekarang kita tengah buat bank. So, apa butir nak tulis sini? Tengok sini, partner dia adalah modal. So, dekat butir ni kita tulis modal. Okey, nampak tak? Okey. Itu settle. Sekarang kita nak buka akaun perabot pula. Jadi kita ambil ledger. Ni ledger. So, kita buka lah akaun perabot. Okey. Kita kena debit. Debit April 1. Jumlahnya ialah 2,500. Kita bawa masuk perabot. Butir dia apa? Butir dia masih lagi modal. Partner dia. Okey, partner dia modal. Itu dia modal. Okey, so habis akaun bank, akaun perabot. Sekarang kita buka akaun modal. So, senang sikit lah. Takut-takut nanti ada lagi urus niaga yang bawah-bawah tu melibatkan akaun perabot. Kita jangan buka dah. Kalau ada 2-3 urus niaga yang ada akaun yang sama, jangan buka banyak kali. Akaun yang sama saja, tapi kita sambung. So, kita buka lah akaun modal. Okey, so tajuk-tajuk di sini kat bawah ni tak payah tulis dah pun tak apa. Okey, cukup ada kat atas ni. Okey, so sekarang akaun modal kita perlu kreditkan. Jadi kita letak sebelah kredit. Tarikh yang sama. Okey, yang pertama kita ada partner di bank. Kita tulis bank. Jumlahnya ialah 30,000. Jumlah dia mesti sama. Jangan tulis jumlah lain. Okey, partner dia yang kedua adalah perabot. Jumlah dia adalah 2,500. Okey, so habis urus niaga yang mula-mula. Okey, kita pergi ke urus niaga yang
Seterusnya April 2. Membeli barang niaga. Saya cakap bila barang niaga. Okey, ini keyword dia, barang niaga. Daripada pembekal alat tulis Garuda secara kredit. Ni keyword dia. Ingat, bila beli barang niaga, akaun yang terlibat adalah akaun belian. Bila kita beli, dia akan jadi kita punya belanja. So, belian adalah belanja. So, keyword yang kedua secara kredit. Bila secara kredit, maknanya kita belum bayar. Okey, kita belum bayar, jadi pembekal alat tulis ni pembekal. Dia akan jadi kita punya akaun belum bayar. Bila kita belum bayar ke orang, itu adalah kita punya liability. Okey, sebab tu kita akan rekodkan macam ni. Kita akan debitkan belian. Kita akan debitkan belian sebab belian adalah belanja. So, bila belian bertambah, kita kena debit. Dan kita akan kreditkan akaun belum bayar. Nama dia pembekal alat tulis Garuda. So, kita kena kredit sebab dia adalah kita punya liability. Okey, so kita buka lah akaun belian. Okey, akaun belian belum ada. Buka akaun belian. Okey, so akaun belian kita kena debit. So, debit akaun belian. April 2. Tengok partner dia. Betul kita nak tulis apa? Okey, kita kena tulis akaun belum bayar, pembekal alat tulis Garuda. Panjanglah sikit. Okey, tak apa. Kita follow je. Okey, akaun belum bayar. Pembekal alat tulis Garuda. Okey, amount dia kita beli 1,000. Okey, dan kita buka lah akaun belum bayar. Pembekal okey, kita kena kredit. Okey, kita kena kredit sebab dia liability. Kita belum bayar, kita hutang dengan dia. Okey, partner dia adalah belian. Okey, partner dia adalah belian sebanyak 1,000. Okey, so step tu yang sama saja, kamu kena buat sampai habis. Okey, untuk kamu kena selesaikan dulu mengelaskan akaun-akaun ni, baru buat perikodan. Okay, so macam ni yang keempat, debit sebab apa? Membeli sebuah komputer riba dengan cek. So, komputer adalah alatan pejabat. Alatan pejabat adalah aset. Sebab tu kita kena debit. So, kita beli dengan cek. Okay, duit dekat bank kita akan berkurang. Sebab tu kita kreditkan akaun bank. Walaupun akaun bank adalah aset, tapi sebab dia berkurang, kita kena kreditkan dia. So, kamu buka lah akaun alatan pejabat. Akaun alatan pejabat. Okey, debitkan partner dia adalah bank sebanyak 2,500. Dan soalan tu 2,500. So, kita nak kredit akaun apa?
Kredit account bank. So, ambil balik kita punya buku tunai. Okay, bank tu ada kat dalam buku tunai. So, kita nak kena kredit. Jadi, kita kreditkan April 4 butir adalah alatan pejabat. So, jangan letak ruangan tunai, letak ruangan bank 2,500. Okey, so kamu kena buat sampai habis. Identify kelas kan? Okey, kelas kan? Baru buat record. Okey. So, saya tak nak tunjuk habis. Kamu kena cuba buat. Dah siap boleh tunjukkan saya. So, ini adalah jawapan untuk urus niaga. Contoh jawapan. Ya, bukan jawapan untuk soalan tu ya. Soalan lain. Okey. So, itu saja. Jika ada soalan boleh tag saya di Telegram. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.